Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu dalam live pada malam ni. InsyaAllah kita nak bercerita sikit tentang satu bidang sebenarnya yang mungkin agak asing pada setengah orang. Tak pernah dengar, iaitu bidang nutritional medicine. Apa benda nutritional medicine ni? Actually kalau kita pergi ke Google, you just Google what is nutritional medicine, dia akan keluar sebenarnya. Nutritional medicine is a new field in medicine that is based on clinical nutrition but is wider in scope, covering aspect of nutrition and health via the role that nutrition plays in health, disease, life cycle and aging. Nampak tak? Kalau kita tengok what is the meaning of nutritional medicine dalam Google, dia kata it is nutritional medicine is based on the principle that nutrient including essential micronutrient are required for the proper function of all biochemical process in which our body depends. Apa maksud dia? Nutritional medicine sebenarnya ada satu bidang yang baru dalam bidang perubatan yang mana ia berasaskan clinical nutrition. Maksud dia bagaimana kita menggunakan nutrition untuk menyelesaikan masalah-masalah klinikal, terutamanya penyakit-penyakit yang dipanggil sebagai NCD, non-communicable disease, penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular disease, cancers, termasuk juga penyakit-penyakit berkenaan dengan mental seperti anxiety, depression, penyakit-penyakit berkenaan dengan allergic skin disease, autoimmune disease, macam-macam penyakit sebenarnya yang mana yang banyak berlaku dah sekarang yang berkaitan dengan nutrition tanpa kita sedar. Itu menarik dia. Faham tak? So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Daripada Bangkok. Biar betul daripada Bangkok datang. Daripada Bangkok pun ada. Daripada Malaysia pun ada. Daripada Indonesia ada sampai ke belum? Orang Indonesia tu tengok. Daripada Medan ada kan. Daripada saya tengok biasanya daripada statistik yang menonton live saya ni daripada Malaysia yang paling ramai. Lepas tu ada daripada Singapura, daripada Indonesia. Lepas tu daripada selatan Thailand, daripada Brunei, ada juga daripada Saudi Arabia, ada juga daripada Australia dan sebagainya. Jadi memang ramai lah yang tengok. Dan saya tahu ramai yang berminat dari segi bidang nutritional medicine. Apa sebenarnya nutritional medicine? Ramai yang tak faham. Yang kena faham bahawa nutritional medicine is a new field of medicine. Maksudnya dia satu bidang yang sangat baru. Sebab tu kalau you tengok ramai doktor sebenarnya tidak faham tentang nutritional medicine sebab tak ada dalam silibus kita orang. Masa saya belajar medical dulu, tak ada silibus nutritional medicine. Itu yang kena faham. Jadi doktor yang tak belajar nutritional medicine, dia memang tak tahu. Jadi doktor yang tak belajar tentang nutrition, dia tak akan faham tentang konsep pemakanan dari segi makronutrien. Apa benda makronutrien? Pengambilan karbohidrat, protein dan lemak, dan juga mikronutrien, vitamins, minerals, antioksidan dan sebagainya, yang kita juga panggil sebagai supplements, dan juga efek-efek setengah bahan dalam pemakanan kita yang boleh mengganggu kita punya kesihatan, seperti pengambilan gluten, kaitan dengan glycemic index, tentang faktor toksin, hormon dan sebagainya. Ada banyak benda-benda yang kena difaham. Juga berkaitan dengan masalah-masalah usus yang mana semua benda ni sebenarnya tidak dipelajari oleh doktor dan juga tidak dipelajari oleh dietitian dan nutritionist. Itu kena faham. Dari sebab tu diorang semua tak tahu. Dari sebab tu saya buat kelas Basic of Nutritional Medicine yang kita panggil sebagai Professional Certificate in Nutrition Medicine. Yang mana sebelum ni saya buat di UCMI University, tapi kali ni untuk November yang batch yang ketiga kita akan berpindah ke UTM Space. InsyaAllah this is under UTM Space, yang mana ini adalah sebenarnya saya punya own, maksudnya saya menggunakan saya punya sendiri punya modul. Saya sendiri yang develop the syllabus. Saya sendiri yang menyediakan nota dan sebagainya berdasarkan pengalaman saya mempraktikkan nutritional medicine sejak lebih 20 tahun. Di peringkat awal, karier saya sebagai doktor, saya dah jadi doktor 26 tahun. 5 tahun pertama saya bertugas di hospital. Masa itu saya tak tahu apa-apa pasal nutritional medicine. Terlalu basic lah, terlalu sikit. Lepas tu saya mula belajar. Selepas saya resign daripada government, saya bekerja dengan GP setting. Saya mula pergi conference demi conference. Cuma di peringkat awal dulu, dia tidak dipanggil sebagai nutritional medicine, dia dipanggil sebagai anti-aging medicine. Tapi anti-aging medicine masa tu banyak belajar tentang lebih kepada tentang supplements.
makronutrien dalam protein, karbohidrat ni ada kurang sikit, dan cuma lately 10 tahun ke belakang baru kita mula menyentuh tentang isu-isu makronutrien, tentang masalah glycemic index, masalah insulin resistance dan banyak-banyak benda lain lah, tentang leaky gut dan sebagainya yang mula kita belajar. Dan juga dalam nutrition medicine ni juga kita belajar tentang hormones, menstabilkan hormones. Biasanya penggunaan bioidentical hormone yang kita gunakan. Cuma topik hormon ni agak detail dan saya tidak bawa banyak lah dalam kursus profesional sebab dia lebih kepada doctors yang nak mendalami dia lah. Sebab dia ada kursus lain yang khas. Even sebenarnya kalau ikut kan, kalau nak ambil IHS, International Hormone Society punya exam pun, dia beribu juga, hampir 10,000 juga kos dia. Itu pun dalam tempoh tak lama lah kan, tapi dia punya kos sangat mahal. Kalau nak tengok buku teks dia pun, buku teks dia harga dia 1,500. Itu dari segi hormon. Sebab bezanya apa yang saya belajar. Sebab tu sepanjang saya belajar 20 tahun ni, saya dah menghabiskan, saya ingat beratus ribu ringgit lah pergi conference dan belajar. Sebab kalau nak pergi conference saja, biasanya 2 hari setengah punya conference, kos about 3,000 ringgit. Itu tak termasuk perbelanjaan hotel dan sebagainya kan, petrol dan sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak yang saya belajar, tapi sebab minat, saya berminat dalam bidang ni, saya belajar. Sampailah dibuka juga, lepas tu dibuka kursus masters di UCSI University. Saya adalah first batch yang masuk dalam program masters in anti-aging, aesthetic and regenerative medicine. Sebab tu kita belajar juga. Dan lepas habis master, saya tak puas hati, saya belajar lagi. Saya go and pergi conference demi conference sampailah dibuka kursus. Actually kursus saya lah fellowship in nutritional medicine. Tapi dia ada 3 peringkat. First is peringkat certificate, and then masters, and then fellowship. Cuma disebabkan faktor PKP tu, dia sangkut sampai master saja. Jadi tak bersambung sampai fellowship. Itu cerita dia. Dan this is under ACNM, Australian College of Nutrition and Medicine. Itu asal sejarahnya. Mana saya ni belajar nutrition medicine ni ada guru dia. Saya bukannya main belajar baca buku, memandai-mandai sendiri kan. Lepas tu baca sikit. Tak, saya memang belajar, ada guru saya dan saya ada certificate saya. Sebab tu bila saya nak belajar tentang, saya nak mengajar tentang nutrition medicine ni, sebab tu saya nak adakan certificate. Cuma saya tak boleh lah keluarkan certificate sebab saya doktor biasa je. Saya tak ada apa-apa saja, tak ada universiti dan sebagainya. Sebab tu saya mula survey, tanya kawan-kawan saya yang mana lecturer dan sebagainya, boleh tak kita buat kursus di universiti, dan universiti tengok, dan sebab tu dia orang minta saya hantar paperwork, dia tengok apa syllabus yang saya nak ajar, apa subjek nak ajar, dia tengok nota dan sebagainya. Akhirnya dia terima lah. Itu yang dapat keluar kita first, kita buat professional certificate in nutrition medicine di UCMI Universities. Tapi lepas tu kita tahu Open ni di universiti penuh kerajaan seperti UTM juga menawarkan kursus profesional, dan saya rasa orang lebih kenal UTM, maka saya rasa saya nak buat program ni di UTM lah. Lebih memudahkan dan juga ada banyak flexibility kat situ kan. Kat situ yang saya ingin. Sebab tu kita nak tahu siapa yang saya galakkan untuk join kursus professional certificate nutrition ni. Yang pertama sekali saya galakkan, kalau you are doctors. Tak kira you doctors GP biasa, lagi baik sebenarnya, dia akan membantu praktis kita. Sebab saya juga sebagai seorang GP, saya tengok bila saya ada ilmu nutrition medicine ni, saya macam ada 2 tangan yang powerful lah. Mana you boleh bagi juga ubat-ubat pharmaceutical yang tertentu, dan dalam masa sama juga kita juga mengajar pesakit saya untuk mengamalkan pemakanan yang betul. Itu asas konsep dia. So doktor adalah yang paling bagus bagi saya, dan juga doctors ni dia akan jadi powerful sebab you boleh bantu pemulihan. Itu yang kita nak. Kita bukan hanya nak sekadar mengawal simptom. Maksudnya you bagi diabetik buat turun gula, you bagi hypertension buat turun tekanan darah, you bagi sibuk bagi buat kolesterol. Tak. Kita akan melihat satu-satu tu dalam konteks yang berbeza. Kerana kita tengok dari segi punca, ada source apa masalah pada punca. Macam diabetes, masalahnya berkaitan dengan insulin resistance. So macam mana kita nak memulihkan insulin? Sebab tak ada ubat farmaceutical yang boleh memulihkan insulin resistant. The only way kita nak memulihkan insulin is membetulkan nisbah pemakanan, berkonsepkan low carb, high fat, dan pengamalan intermittent fasting. Dan juga beberapa jenis suplemen-suplemen yang boleh membantu. Ini sebenarnya kena belajar lah. What's the basis, kenapa dia belum macam tu kan. Yang kedua, saya rasa orang-orang yang sepatutnya join kursus ni adalah coach-coach yang nak bantu orang turun berat badan. Sebab konsep yang dibawa selama ni, kalau you tengok coach-coach yang ajar ni, dia berkonsepkan teori calories kan. Dia kata calorie deficit dan sebagainya. Yang ni sebenarnya teori-teori lapuk yang dia tak boleh pakai sebenarnya. Sebab ni sekarang ni banyak kajian-kajian sebab tu bila kena join group ni, kita akan tunjukkan all the evidence base. Apa kajian dia, apa jurnal dia, apa rujukan dan sebagainya, yang menunjukkan sebenarnya bagaimana benda tu is scientific base. Ada evidence dia, bukan saya suka-suka cerita.
Cuma jenis-jenis manusia-manusia yang tak nak belajar, yang dia rasa dia terlampau pandai, dia asyik komen orang macam-macam, duk cakap orang doktor cak ayam lah sebagainya. Inilah manusia-manusia yang dia jumut kan, yang dia ingat dia pandai, dia tahu semua benda. Ini problem. Memang macam tu masalah manusia-manusia ni. Jadi orang-orang sini kita kena ajar. Saya mengajak coach-coach yang mana yang betul-betul at least open mind, come and learn. Saya bukan cakap saja. Apa yang saya cakap ni mungkin bertentangan dari pemahaman you sebelum ni. Itu tak kena nafikan. Tapi that's why you have to see the evidence. You kena belajar, you masuk kelas. So far kita punya student-student yang masuk kelas, tak ada siapa cakap saya salah lah. Sebab saya tunjukkan all the evidence kan. Dan lagi satu sebenarnya kalau saya galakkan orang-orang yang business, owners atau founder-founder products. Sebab kadang kita nak sebenarnya you develop produk, benda-benda yang memberi faedah pada masyarakat. Kita jangan hanya sibuk kan buat produk atas nasihat kilang. Sebab kilang dia tak faham ilmu ni. Jadi bila kita sebagai founder produk, you ada duit untuk buat bisnes, you keluarkan produk yang membantu masyarakat menyelesaikan banyak masalah-masalah kesihatan, itu yang terbaik. Di samping you buat bisnes, you are helping people. The best business is business of helping people. Nampak tak? Jadi nak help people, kena ada ilmu. Janganlah jual produk timbang hati. Nampak tak? Itu konsep yang kita nak ajar. Satu, you kena belajar. Dalam kelas saya memang ramai juga founder products yang dah belajar, akhirnya dia faham dan dia develop produk dia. Kan? Bekas-bekas student saya banyak yang dah mula develop macam-macam jenis produk yang sebenarnya sangat bagus untuk masyarakat dalam menyelesaikan banyak masalah, untuk membantu dari segi menurunkan berat badan, membantu dari segi mengawal diabetes dengan lebih baik dan sebagainya. So ini cara dia. Sebab kita juga bagi yang betul-betul serius boleh datang jumpa saya, kita akan coach, buat personal coaching untuk mengajar sebenarnya macam mana you nak memilih produk-produk, macam mana pemilihan dari segi pemanisnya, merasa dan sebagainya. Apa benda-benda yang special ingredient yang boleh tambah, active ingredient yang bagus yang kita boleh tambah. Kan? Dan juga bagi public yang tak tahu nak apa, macam student-student saya ada juga yang retiree, maksudnya orang-orang yang dah pencen, saja nak belajar, dia nak tahu, dia nak faham, dia nak menjaga kesihatan dia sampai ke umur usia emas dia kan. Jadi dia nak belajar. Ini pun jadi yang orang boleh join. So banyak. Kita buka to all the categories. Saya ingat hanya doktor saja. Kita dalam kelas saya sebelum ni ada pharmacist, ada nurses kan. Nurse pun belajar, pharmacist pun belajar, MA pun belajar. Banyak yang belajar yang akhirnya faham konsep yang betul, sama ada pengamalan sendiri ataupun juga boleh mengajar orang lain. Itu yang kita nak. Sebab itu saya nak mengembangkan ilmu ni supaya lebih ramai orang tahu. Sebab kita kena bantu negara kita ni, terutama Malaysia lah, of course dunia lah, ialah menyelesaikan banyak penyakit kronik seperti diabetes, obesity, hypertension, cardiovascular disease dengan membetulkan pemakanan, mengurangkan semua kadar-kadar penyakit, sebab ia ialah socio-economic problem. Sebab kalau banyak sangat orang penyakit, sebenarnya ia akan mengganggu ekonomi kita. Itu penting. Okey. Sebab tu kita juga buat dua-dua kelas. Saya tahu ada orang sibuk duduk jauh, mungkin orang duduk Sabah, Sarawak ataupun di Singapura ke Indonesia pun boleh join sebenarnya. Kita akan buat khusus ni secara online dan juga secara offline. Terpulang mana yang kita convenient. Bagi yang nak join offline, kita ada kelas kita. InsyaAllah kita akan cuba buat di kampus UTM Space di Jalan Semarak KL kan? Ataupun kita juga buat di kelas-kelas. Tengoklah pada keadaan anda macam mana kan. So ada dua-dua, online dan physical kan. Of course khusus ni diiktiraf oleh UTM lah kan. Of course it's a professional. Kalau you pergi kat UTM Space, you tengok ada beratus sebenarnya khusus-khusus profesional dalam bidang lain. Tapi dalam bidang nutrition medicine kita adalah yang pertama. Dia kena kita faham. So dan juga bagi pelajar-pelajar yang join, kita akan bagi bonus iaitu buku kita, dan juga kita akan menyediakan lunch, dinner dan sebagainya untuk personal coaching juga kalau perlu lah. Itu insyaAllah kita akan buat. So, tapi insyaAllah kita takkan seramai-ramai ni Pak. Kita takkan seramai-ramai ni ambil lah. Jadi kita terhad 20, paling ramai pun 30 orang satu kelas. Jadi saya harap batch yang ni cepat-cepat grab the opportunity, sebab once kita dah dapat, kita akan stop kita punya registration. So malam ni kita akan melancarkan registration. Sebenarnya bagi saya, kita dah tengok daripada sejarah yang sebelum ni lah. Sejarah student kita dan first batch, second batch kan, kita tengok banyak membantu dari segi career dan juga bisnes dia orang. Ada seorang yang doktor GP biasa, sekarang saya tengok dia dah mula buat coaching, mengajar masyarakat, dijemput bagi talk. Dia dah mula expand dia punya career dia dengan menjadi penceramah juga. Mengajar macam-macam. Walaupun dia tag
team lah dengan lecturer-lecturer yang sebelum ni dan sebagainya. This is a way lah you can expand your career. Ada juga doktor yang sebelum ni yang join dah mula create dia punya own wellness center, dan dia juga mula buat coaching dan juga consultation on nutrition, pesakit, membantu. Di samping dia meneruskan kerja-kerjanya sebagai doktor GP biasa. Dia juga buat ni. Jadi mana ni menambahkan dia punya capabilities tu. Itu yang penting kan. Itu yang kita nak. You must be different. Dalam dunia doktor-doktor klinik swasta ni, kita bersaing sebenarnya. Kita bersaing. Semua orang duk buat benda yang sama, duk dawat demam batuk sesama yang biasa-biasa tu kan. Jadi apa kelebihan kita? Bagi seorang doktor yang ada nutrition medicine, dia boleh sebenarnya consult patient dia, mengajar patient dia tentang ilmu yang mana patient dia akan terasa pada diri dia pemulihan dari penyakit-penyakit dia. Selama ni kalau jumpa doktor lain cuma duk kawal simptom, turunkan gula, turunkan tekanan darah, itu je lah. Kan akhirnya kita tengok makin lama makin banyak complication dan sebagainya. So, orang doktor yang belajar tentang nutrition medicine, dia boleh membantu supaya reverse diabetik, turun berat badan dengan sihat dan nampak awet muda. Jadi itu yang best. Badak. Ada juga student saya yang sebelum ni, kan, yang asalnya dia buat terapi bekam lah, dia buat urut lah, dia buat perubatan tradisional dan sebagainya. Kali ini masih dia meneruskan dia punya kaedah-kaedah bekam, urut dan sebagainya, tapi dia menasihatkan pesakit dia tentang pemakanan yang betul. Jadi powerful lagi, dan dia tengok kesan pesakit dia pulih dengan lebih baik. Kan, even bekam tu semua boleh bantu sebenarnya dan mengurangkan masalah rosak buah pinggang dan sebagainya. Jadi pesakit dia makin ramai sampai dia sekarang nak jumpa pun susah. Sangat sibuk kan. Dia punya appointment penuh dan sebagainya. Jadi mana orang appreciate. Dan lagi best, dia juga buat training. Dia ada dia punya group dia, geng-geng bekam ni semua, dia training pula dia orang untuk ilmu nutritional medicine. This is what saya sebenarnya saya suka. Sebenarnya saya tak kena guna ilmu saya nak you expand kan ilmu ni. Tapi cuma bila kita belajar ni, kita kenalah ada certificate dia sebagai bukti you belajar, dan you ada guru dia yang sign dengan certificate tu. Dan cakap siapa guru yang Dr. Norman. Saya pun cakap saya pun ada guru saya sign certificate saya. Jadi itu ilmu tu ada dia punya jaluran dia tu, bukan memandai-mandai. Sebab tu kita nak benda tu ada diiktiraf oleh universiti dan sebagainya. Sekarang universiti pun berlumba-lumba banyak membuat kursus profesional, sebab sekarang ni dunia semakin moden. Ada setengah orang dia tak nak habiskan masa duduk di universiti 2-3 tahun habis masih tak buat apa-apa. Jadi nak sambil bekerja tu je belajar dan sebagainya. This is where professional certificate sangat membantu kan. Kalau tuan-tuan yang diri yang okey lah tak bekerja dengan apa, you are founder of product, you ada duit, you nak buat benda, better belajar kursus ni untuk kita faham macam mana nak buat produk yang betul-betul bagus. Apa ciri-ciri produk yang bagus, apa active ingredient. Sebab kita juga mengajar tentang herbal medicine juga sedikit lah. Apa-apa yang bagus untuk bantu masalah-masalah seperti macam ni, apa-apa herbal yang bagus untuk turun berat badan, apa herbs yang bagus untuk diabetes, kawalan hypertension dan sebagainya. Itu all the basic with scientific evidence. Ada scientific evidence, bukan kita cakap saja je. Itu semua. So your product is a powerful product sebab ada scientific evidence. Senang. Kan, kita boleh beli produk untuk produk-produk seperti yang founder produk untuk penghasilan deodorant contoh dia kan, menggunakan probiotics. Ni contoh produknya ni. Ni antara saya punya student yang menghasilkan produk ni. Produk nampak produk deodorant, tak nampak deodorant. Nampak tak? Natural deodorant, sebab isu dia sekarang deodorant kebanyakan di luar tu ada masalah bahan chemical, terutama aluminium dan sebagainya. Juga penggunaan paraben dan sebagainya, which is not good, very healthy. Penggunaan natural deodorant macam ni sangat bagus sebab kita menggunakan asas konsep probiotics, dan dia juga saya bagi consultation macam mana nak menghasilkan produk macam ni. Di samping dia juga membantu mencerahkan ketiak. Ni ketiak hitam semua, kita boleh sapu ni jadi cerah dan bau dia sangat bagus dan menghilangkan bau ketiak lebih 24 jam. Dan juga bukan hanya bau ketiak, dia juga boleh menghilangkan bau kaki. So kalau kaki busuk, ketiak busuk, spray. Ini contoh. This is how student-student saya menggunakan knowledge yang dia belajar dalam kelas saya, akhirnya dia develop produk. Dan produk ni sangat-sangat laris, sangat-sangat laku. Sebab kita pun tak sedar, rupanya ada orang banyak ada masalah bau-bau yang tak sedap ni. Bau kaki lah, bau ketiak dan sebagainya. Boleh selesai. This salah satu benda yang saya consult juga, macam mana formulation untuk menghasilkan benda lah. Contoh. Nampak? Dan juga dalam bekas-bekas student saya ada yang keto punya coach. Saya sebenarnya
Tak adalah masalah dengan keto ni. Cuma saya sendiri secara personal saya tak suka nak amalkan keto sebab saya suka makan nasi. Kan? Tapi kalau those yang memang suka keto, actually you belajar dalam kursus saya, you boleh teruskan keto, tak ada masalah. Tapi you kena faham apa konsep asas di belakang dia. Sampai tu kita ada juga case coach yang nak kurus, coach kurus. Dia seorang tu, dia konsult kurus, buat kelas untuk kurus. Ada masa-masa dia stuck. Ada benda yang dia tak boleh nak settle. That is where dia datang balik dengan saya dan dia consult, tanya saya macam mana, kes ni macam mana, kes ni macam mana, kes ni macam mana. Kan? Ada juga doktor-doktor yang dalam GP practice dia stuck. Contohnya macam isu bioidentical hormone, macam mana dos yang sesuai. Dia boleh refer back to me. Macam mana kita boleh, itu semua. Itu sebab bagusnya berguru. Sebab tu dalam kita menuntut ilmu, jangan hanya membaca. Sebab kadang-kadang membaca tanpa di-guide oleh guru, kita akan sesat. Bila ada guru ni telah mengalami pengalaman belajar tu. Pada saya dari segi praktikalnya pun saya banyak clinical experience sebab 26 tahun menjadi doktor. Jadi saya melalui banyak pengalaman macam mana merawat pesakit, macam mana yang stuck, macam mana yang pernah sanggup, apa yang saya buat dan sebagainya. At which level kita kena refer dah. Kita tak boleh nak teruskan. At which level you kena tahu lah. Where is your limit? This is where you need a teacher. Kena ada guru. Sebab tu penting kalau nak belajar secara serius. Ingat pelajaran ni walaupun investment dia bagi saya tidaklah mahal sebab saya spend ratus ribu kan. Tapi kesan dia sebenarnya saya, sebab saya tak pernah kira pun, saya memang belanja. Tapi kalau you spend untuk bayar yuran kita yang tak sampai 10,000 pun, sebenarnya tak sampai 10,000, tapi dia akan get back all these things. All you punya investment, and the best investment is on yourself. Nampak tak? The best investment is on yourself in terms of knowledge. Maksudnya pelaburan terbaik ialah pelaburan pada diri kita dengan menambah ilmu. Tiada kurangnya menambah ilmu sebab ilmu yang cukup tu sebenarnya adalah harga yang tak ada nilai. Walaupun kita kena bayar sikit lah. Kan? Tapi nilai nutritional medicine dengan dalam keadaan niche market yang sangat sikit, tak ramai. Sebab tu saya nak create lebih ramai Dr. Norman. Saya tak takut persaingan sebab saya bukan tamak. Saya bukan nak, this is formula Dr. Norman. Tak ada. Saya tak pernah cakap formula saya pun. Saya cakap ini ilmu dia, this is basic dia, this is the scientific base dia, this is the research dia. You follow. Kan? Only thing yang tak ada dalam apa ni, tak ada model pinggan sihat, so saya buat model pinggan sihat Dr. Norman. Itu saja. Itu pun berasaskan all the evidence yang saya tunjukkan. Itu beza dia. So saya tidak mengajar formula yang saya create. Saya tak create pun sebenarnya, saya pun belajar. Saya belajar, lepas tu saya nak sampai kepada masyarakat. Saya nak dalam grup-grup yang belajar, follower saya ni, ada grup-grup yang nak menyampaikan juga pada orang lain. Dan sama ada cara penyampaian tu dengan cara you mengajar sebagai coach, you mengajar sebagai doktor, you mengajar sebagai nurse, you mengajar sebagai dietitian, nutritionist, dan you mengajar sebagai membuat produk-produk yang baik untuk masyarakat. Supaya kita tak nak lagi produk-produk yang menipu, marketing terberang, kan, produk timbang kati yang akhirnya merosakkan masyarakat. Biarlah kita keluarkan produk yang membantu masyarakat, betul-betul memberi khasiat yang betul berdasarkan kajian. Sebab tu saya akan endorse the product, saya akan beritahu this is the way. Barulah memberi manfaat kepada masyarakat dan menyelesaikan banyak masalah-masalah kesihatan yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Itu yang kena faham. So jangan lepaskan peluang ni, dapatkan kita join kelas kita dalam November ni, insyaAllah. November yang terdekat lah, insyaAllah. Tapi kita akan teruskan lagi. Kursusnya hanya mengambil 4 bulan dan kelasnya hanya sekali sebulan, Sabtu dan Ahad, kan, sekali sebulan. Lepas 4 bulan kan kita akan ada assignment saja. Kita tak ada exam yang macam itu, tak adalah. Cuma kita nak assignment untuk selepas habis kelas ada assignment just untuk tengok kefahaman. Sekadar nak menilai kefahaman pelajar. Kalau ada salah faham, kita boleh betulkan dalam next class dan sebagainya. Itu saja kan. Sebab asas dia penting untuk pemahaman yang betul. Nampak tak? Itu sebenarnya yang kita nak faham. Tujuan saya adalah senang nak menyampaikan ilmu, memanjang-manjangkan ilmu supaya ilmu ni tidak putus. Sebab dalam Islam ni kita pun tahu, kan, semua manusia ni ada ilmu, ada umur yang terhad. Kan, sesungguhnya manusia ni, kan, tak boleh bawa apa-apa pun dalam kubur dan hanya boleh meninggalkan 4 perkara. Of course anak yang soleh tu orang tahulah. Kan, sedekah jariah. Kan, dan satu dia lah, yang ketiga dia lah ilmu bermanfaat. Dan itulah tujuan dan matlamat saya nak menyampaikan ilmu sebab saya ilmu ni sangat besar manfaat daripada masyarakat.
terutama dalam keadaan masyarakat kita yang dilanda pelbagai penyakit. Malaysia adalah negara paling ramai pesakit dan paling tinggi kadar diabetes di Asia. Malaysia juga paling tinggi kadar obesity di Asia. Apa solution dia? Solution dia ialah ilmu yang betul. Sebab itu saya sudah ulang, kesihatan itu sebenarnya ialah dengan ilmu yang betul. Dan saya ambil masa hampir 20 tahun untuk belajar benda ni, dan tapi saya berjaya buat dalam bentuk modul-modul yang pendek. Kita boleh mengajar balik. Asas je lah. Asas. Sebab lepas tu kita akan kumpulkan semua dalam ni, kita akan join conference-conference yang lain. Bila dia dah ada asas ni, dia pergi conference, dia boleh faham. Tapi kalau orang tak ada asas pergi conference, dia pening. Termasuk doktor. Doktor saya pernah ajar doktor-doktor yang tak pernah faham pasal nutrition pergi ke conference nutrition memang pening lah. Sebab tu you kena faham asas, you pergi dan you betul-betul faham. Dan saya buat modul ni dalam modul yang mudah difahami dan praktikal. Sesuai untuk doctors dan non-doctors. Nampak tak? So, sebab itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan memang kita tengok kesan dia, alumni yang sebelum ni, student-student saya yang sebelum ni, menjadi successful dan menyumbang pada masyarakat, mengajar dalam kelompok dia masing-masing. Dan itu yang kita nak menyebarkan ilmu yang betul. Saya harap satu hari nanti masyarakat Malaysia khususnya dan masyarakat dunia umumnya akan menjadi lebih sihat dengan ilmu yang betul. Ilmu pemakanan yang selama ni yang diajar berdasarkan konsep-konsep yang lapuk seperti kalori counting, seperti takutkan lemak kan. Ini semua kena dibetulkan balik. Takutkan kolesterol, ini memang mengepek dan letakkan kolesterol sebagai satu penyakit, ni semua yang belajar balik. Kena ingat dalam teknologi, keilmuan sentiasa evolve. Handphone kita dulu pun mana boleh buat benda-benda macam ni kan. Mana boleh buat live, mana ada video semua. Kan pada permulaan keluar handphone saya pelik sebenarnya. Saya tengok kenapa handphone ni letak kamera. Kita tak nampak sebab tu that is the time that we don't understand about social media. Di peringkat awal saya kerja kat Hospital Melaka, saya ingat. Saya pelik apa benda handphone letak kamera ni kan. Untuk apa kamera ni. Sekarang I know. Everybody knows. Nampak tak? That is how technology evolve. Tapi sayang ni dalam bilang pemakanan, perubatan, kita duk cerita benda yang lama. Duk cerita pasal kalori lah, takut lemak lah, lemak sumbat jantung lah. Sebab tu you must learn new things. Kalau dalam ilmu telekomunikasi, telefon, kita want all the latest, all the best. Tapi kenapa dalam ilmu perubatan duk cerita benda yang lama? Itu isu dia. Itu isu yang saya nak tekankan. Kenapa you masih membaca ilmu-ilmu tahun 60-an dulu? Kereta pun tak nak pakai tahun 60-an, handphone lagi tak nak. Mana ada 60-an dulu kan? Telefon 60-an mana orang pakai. Tapi kenapa dalam ilmu perubatan masih nak pakai ilmu tahun 60-an? Sedangkan dah ada dah ilmu-ilmu baru yang tentang pemakanan. Even sebenarnya yang paling latest dalam nutrition medicine ialah tentang konsep nutrigenomics. Nutrigenomics ni ialah bagaimana pula individualize genetik kita kan, ataupun genom kita, cuma genomics ni, nutri and nutrition and your genomes. Bagaimana pula kaitan antara genetics dengan nutrition? Sebab ada orang dari segi genetik ada setengah nutrition dia tak boleh ambil, ada setengah nutrition dia boleh ambil. Jadi kat situlah kita akan belajar asas dia. Sekarang ni dah ada modern, dah evolve. Kita dah mula belajar tentang nutrigenomics. Kita ambil test dia punya genetik, kita boleh tengok okey dia ni sebenarnya ada risiko untuk penyakit apa, dia ni risiko untuk penyakit apa, dan apa suplemen yang kena ambil, apa makanan yang you kena elakkan. Sebagai contoh lah kan, ada nutrigenomics dia macam contohnya saya buat saya own test. Saya realise dalam test saya dia cakap saya ni sebenarnya karbohidrat saya sensitif. Kalau saya ambil high carbs diet, saya akan develop diabetes. Sebab tu masa saya umur 30-an, saya kena diabetes. Bila saya lowerkan my carbs dan saya ambil more fat, diabetes tu hilang. This is actually is a nutrigenomics. Dia mengajar kita tentang macam mana pemakanan yang sesuai dengan genetik kita. Ada orang dari segi genetik dia sensitif dengan gluten. Dia macam mana apa yang dia kena elak, dia kena tahu lah. This is interesting dan kita ajar juga dalam kursus ni. Kita juga akan mengajar tentang stem cells. Ini bagian masa saya tu saya belajar dalam regenerative medicine, yang mana saya akan letak new syllabus, beberapa modul-modul baru. Kita akan bercakap juga tentang stem cells. Kita akan bercakap juga tentang nutrigenomics. Kita akan bercakap juga tentang bekam. Bekam ada banyak research yang terbaru yang kebaikan dia dari segi reversing masalah CKD lah.
Dan juga kita akan menyentuh sikit tentang acupuncture dan sebagainya. Semua ni saya pernah belajar dalam nutrition, walaupun saya tak amalkan, tapi saya pernah belajar. Saya nak at least kita tahu basics. Jadi jangan terlampau jumut terus menolak. Pada. So dari segi yuran, insyaAllah boleh tengok link yang kita tu, kat situ ada yuran dia dan sebagainya. Daripada tu juga kita ada flexibility dari segi bayaran lah. Bukan kita minta selepuk, tapi siapa nak bayar selepuk silakan. Tapi kita boleh buat payment secara ansuran dan sebagainya. InsyaAllah ikut kemampuan masing-masing. Yang penting kena belajar dulu. InsyaAllah duit tu boleh cari, tak ada masalah. Kita boleh usahakan kan. Tapi yang penting ilmu tu yang kita kena nak kejar. Dengan ilmu tu sebenarnya we can make more money. So jangan letak duit sebagai kita punya keutamaan. Jangan letakkan dia sebagai barrier atau yang menghalang kita untuk menuntut ilmu. Sebab once you dapat ilmu tu, kan, money is yours. Don't worry. InsyaAllah. Kan, itu kita kena faham. Okay? InsyaAllah itu dia kena faham. Okay? Okay. So siapa yang ni boleh daftar sekarang. Kita dah bagi link kat situ. Ada link kan ni. Cuba tengok dekat kita ni Facebook pun ada new link. Klik kat situ. Belajar kat situ. Sini boleh join kursus ni. Boleh join kursus ni insyaAllah. Professional Certificate in Nutrition under UTM Space. Under University Teknologi Malaysia. Kan? Di KL lah. KL. Bukan kat Johor. Kita buat kat KL. InsyaAllah kan. Tapi kita juga buat secara online. So di mana-mana tempat dalam dunia ni boleh join. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sediakan. You boleh tengok kelas dan sebagainya dengan rakaman dia lah. Dia boleh tengok dan boleh. InsyaAllah kan. Okay, so bagi yang berminat untuk nak join our first batch dekat UTM ni, jangan lupa lock your seat. Sebab once we reach punya kelas penuh, kita akan buat next batch. Kalau lepas yang first batch, kena tunggu next batch. So register sekarang insyaAllah di link yang diberikan insyaAllah kan. Bagi yang nak join, saya galakkan doctors untuk join, terutama GP kan. Tapi kalau specialist nak join, silakan. Kan, saya tahu specialist pun tak belajar juga. Tak ada masalah. Masa saya join kelas master saya di UCSI dulu, dalam classmate saya ada dekan fakulti perubatan. Bayangkan. She's a specialist dengan 7 fellowship pun join dan belajar. Kan, kita siapa sangatlah kita orang biasa, doktor biasa ni. Kenapa tak buka kita punya minda, tak buka kita ni hati, buang ego dan belajar balik. Kan, jangan ingat benda tu kita tahu semua dalam medical. Kan, jangan mudah-mudah nak menyesatkan orang, cakap orang bagi ilmu sesat sebab you tak belajar pun. Kan, dalam fraternity doctors ni kita ada persatuan-persatuan dia yang support nutritional medicine ni, antaranya seperti ialah SAHAM, SAM, MAFIM dan sebagainya. Ini sebenarnya yang ada di dalam fraternity doctors. Ramai doktor pun tak tahu. Sebab tu kadang-kadang doktor ni dia dalam kelompok dia. Kalau dia ortopedik, dia duduk dalam kelompok ortopedik. Dia ONG, dia dalam ONG, dia surgical. Macam tu je lah. Jadi dia tak tahu di luar tu banyak benda-benda lain yang you belum tahu, yang you kena belajar lah. That's right. Jangan terlampau jumut, dan why not you learn. InsyaAllah kita boleh dapat banyak manfaat dengan ilmu ni. Faham? So, siapa yang nak join, silakan. InsyaAllah. Kalau tak, teruskan follow saya di YouTube, di Facebook dan juga di TikTok. Saya akan terus ajar. InsyaAllah di samping tu saya ingat bagi follow-follow saya yang nak bantu saya. Silakan, saya masih lagi mengumpulkan dana untuk collect membayar kes saman saya supaya saya boleh fokus pada mengajar ilmu-ilmu bermanfaat pada masyarakat supaya kita dapat mengurangkan masalah-masalah kesihatan yang kronik di Malaysia. Dan of course, ialah dalam perjuangan mesti ada cabaran. Dalam menghadapi cabaran, kalau kita menghadapi ini bersama-sama, sama-sama bertolong bantu. Sebab itu dalam Islam ada konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita tak mampu belajar, paling kurang kita support orang yang nak mengajar. InsyaAllah kan. Teruskan support saya, boleh dapatkan link untuk jualan e-book saya kan, untuk bantu saya menyelesaikan kes-kes saman ni. Yang mana saya tak boleh nak cerita secara detail, boleh tengok dalam live sebelum ni kan. Sebab masih lagi dalam kes-kes dalam kes rayuan di court, di mahkamah rayuan. Jadi takut ada subjudice dan sebagainya. Sebab tu saya tak boleh cerita detail, tapi memang kita memerlukan bantuan untuk saya meneruskan usaha ni. Di samping juga program ini juga adalah sebahagian daripada usaha saya mengumpul dana untuk menyelesaikan masalah saya ni kan. Di samping jualan e-book juga adalah yang menyertai kursus
Professional Certificate in Nutrition Medicine ni juga membantu saya di samping penjualan produk-produk yang saya keluarkan, insyaAllah. So saya harap support daripada followers untuk sama-sama kita bekerjasama ke arah kebaikan dan takwa. Memberi ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal jariah yang kita akan tinggalkan apabila kita telah mati besok. Kan? Ingat, kesihatan tu dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. InsyaAllah usaha-usaha walaupun sebesar zarah tetap akan dinilai sebagai kebaikan jika usaha itu adalah usaha kebaikan oleh Allah SWT. InsyaAllah Allah sahaja yang menilai apa yang kita buat dan Allah yang tahu hati kita, matlamat kita, dan hanya kepada dia lah kita memohon pertolongan. InsyaAllah kan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, ciao. Tak padam pula. Sekejap. Apa sahaja tak mau padam. Okay. Yes.